Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada tengah hari ini kita akan menyambung pengajian kita, kuliah kita, di mana kita membaca kitab hadis 40. Kitab hadis 40. Di antara kitab yang masyhurlah dibaca di masjid-masjid dan juga surau-surau. Dan kita telah pun selesai hadis yang pertama, hadis niat. InsyaAllah kita akan masuk pada hari ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Al-Hadis Tsani. Hadis yang kedua ni agak panjang lah. Untuk bacaan pertama ni kita akan baca matan dia dulu. Dan untuk kali yang kedua ni kita terus kepada syarah dia lah, insyaAllah. Jadi sama-sama kita lihat matan hadis ni. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala summa intalaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri man as-sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua ni kita baca terjemahan dia dulu lah. Terjemahan dia diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul pada kami ini seorang lelaki
yang berpakaian sangat putih pakaian dia, dan rambut dia tersangat hitam. Tidak dilihat padanya itu kesan-kesan musafir, dan tidak ada seorang pun di kalangan kami ini mengenali lelaki itu. Tiba-tiba mana satu ketika ni Umar cerita, satu ketika ni beliau lah bersama dengan para sahabat yang lain sedang duduk bersama dengan Nabi SAW dalam satu majlis ilmu, ya. Tiba-tiba muncul seorang lelaki, yang mana tidak ada seorang pun mengenali lah lelaki tersebut, ya. Yang mana lelaki itu berpakaian teramat putih sangat-sangat pakaian dia, dan rambut dia pun hitam sangat, ya. Tidak ada kesan musafir itu tidak ada, dan tidak ada pun seorang kami ini mengenali dia. Sehingga tiba-tiba hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lelaki ini masuk dalam majlis ini, terus duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia telah duduk berhadapan, telah duduk dengan cara lutut lelaki itu bertemu dengan lutut Nabi SAW. Rapat, lutut belaga dengan lutut. Lutut belaga dengan lutut. Begitu sekali. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan dia telah meletakkan kedua tangan dia tu di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan dia telah meletakkan kedua tangannya itu, ya, di atas kedua paha dia. Kedua mungkinlah dia berlaku. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Khabarkan kepada aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bersabda, Islam tu anta syahada an la ilaha illallah, bahawa kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kamu bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah, pesuruh Allah, wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan kamu mengerjakan haji sekiranya kamu berkemampuan untuk berbuat sedemikian. Qala, lelaki itu pun jawab, lelaki yang bertanya kepada Nabi itu jawab, sadaqta, benar kamu. Dia tanya, dia jawab. Qala, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu, kami berasa pelik. Fa'ajibna lahu, kami merasa pelik, ya. Dia tanya kepada Nabi dan dia membenarkan. Peliklah, dia tanya apa itu Islam. Bila Nabi SAW jawab Islam tu, dia berkata benar, dia pula kata benar. Padahal dia tanya. Sahabat-sahabat peliklah ketika tu lelaki ni. Qala, lalu dia pun, lelaki ini berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, an tu'mina billah, bahwasanya kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dia percaya kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab dia, wa rusulihi, kepada rasul-rasul dia, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhirat. Itu iman. Wa tu'mina, dan kamu juga beriman, percaya, bil qadar, dengan takdir, dengan perkara takdir, sama ada khairihi wa syarrihi, sama ada baik ataupun buruk, semua itu daripada takdir Allah Subhanahu wa taala tu berlaku. Ya. Qala sadaqta, dia kata benar kamu wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Dia perkara yang ketiga. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu, bahawa kamu
beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Qala, lelaki itu pun bertanya lagi, berkata lagi, fa akhbirni 'ani sa'ah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat ni maksudnya bagi tahu kepada aku, cerita kepada aku bila berlakunya kiamat. Tentang kiamat tu bila berlakunya kiamat. Qala, maka dia berjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu dia mengetahui, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat tu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala, lelaki itu pun bertanya lagi, berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tadi bila berlakunya kiamat ni, tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat pertama Nabi kata, apabila hamba perempuan melahirkan hamba perempuan, apabila hamba melahirkan tuan dia. Apabila hamba melahirkan tuan dia. Itu kata Nabi SAW. Hamba melahirkan tuan dia, anak dia itu jadi tuan kepada dia. Yang kedua, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan dapat melihat, ni tanda-tandanya, manakala berlaku perkara seperti ini, itu tanda berlakunya kiamat. Kamu akan dapat melihat pengembala-pengembala kambing yang tidak berpakaian. Tidak berpakaian ni maknanya tidak sempurna pakaian dia. Tidak ada pakaian yang elok. Compa camping kata-kata. Dan dia berkaki ayam. Tidak ada selipar. Maknanya miskin ataupun orang yang berkedudukan rendah. Pengembala kambing berkaki ayam, berpakaian compa camping. Tetapi yatatawaluna fil bunyan, mereka ni berlumba-lumba membina bangunan-bangunan. Ini nanti kita urai lah. Qala, kata Umar, summan talaka, kemudian apabila selesai pertanyaan yang diajukan oleh lelaki ini dan Nabi SAW selesai menjawab dia pun pergi meninggalkan majlis tersebut. Falabistu maliya, dan aku selepas maksudnya aku berada beberapa hari kemudiannya. Summa qala, kemudian Nabi selepas beberapa hari kemudiannya, maka Nabi SAW pun kata kepada aku. Nabi berjumpa dengan Umar. Nabi SAW pun kata kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang bertanya beberapa hari lepas? Dalam majlis kita tu ada seorang lelaki, dia tanya soalan tu, siapa dia tu? Qultu, Umar pun jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang maha mengetahui siapa lelaki itu sebenar. Qala, jawab Nabi SAW, fa innahu Jibril, sesungguhnya itulah Jibril. Itu Jibril itu. Atakum, dia datang kepada kamu semua ni, yu'allimukum dinakum, untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Jadi hadis ni panjang, matan tu kita sudah baca, terjemahan pun kita sudah baca. Jadi kalau nak kira selesai lah hadis tu. Cuma kita nak tengok syarah dia. Syarah tu jadi panjang. Syarah kepada hadis ni. Jadi ini peristiwa yang berlaku ketika Nabi dan para sahabat berada di Madinah dalam majlis. Ni sebagaimana biasalah Nabi SAW bersama dengan sahabat ni, kalau tidak ada perkara-perkara berkaitan dengan peperangan ke apa semua, Nabi SAW akan mengadakan majlis ilmu di kalangan sahabat ni. Sentiasa ada majlis ilmu. Hadis ni menunjukkan kepada kita majlis ilmu ni penting. Majlis ilmu ni penting. Dan kita sendiri pun dalam menuntut ilmu ni kita kena perbanyakkan ilmu. Mana perbanyakkan mengadakan majlis ilmu, ataupun kita sendiri tu
perbanyakkan menyertai majlis ilmu. Dia. Sebab apa? Sebab ilmu ni di antara perkara yang utama dalam hidup kita. Perkara utama ni. Ya. Dalam ayat sebelum ni, dalam hadis sebelum ni kita baca hadis berkaitan dengan niat dan hijrah. Hadis pertama kita baca tu hadis berkaitan dengan niat dan juga hijrah. Niat dan hijrah tu yang menyebabkan niat dan hijrah niat dan hijrah inilah yang menyebabkan Nabi SAW tu terima wahyu, asbab terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Bukhari sebut dalam kitab dia letak hadis ni dalam hadis niat tu dalam hadis pertama kitab berwahyu itu, nak bagi tahu kepada kita Nabi SAW sebelum terima wahyu tu, wahyu Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu pertama yang Nabi terima. Sebelum Nabi terima wahyu tu di Gua Hira, apa yang ada pada Nabi SAW? Niat dan hijrah. Kan? Sebab tu kita baca hadis sebelum ni berkaitan dengan niat dan hijrah. Yang mana niat dan hijrah inilah yang menyebabkan kita ni dapat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Seperti mana Nabi SAW mendapat sesuatu yang besar dalam hidup baginda tu, apa dia? Niat tu lah, niat dan hijrah. Ya, sudah ada dalam hati Nabi tu niat. Sebagaimana saya sudah cerita dah sebelum ni, ya, Nabi SAW apabila tengok golongan musyrikin Mekah tu sembah berhala tu kan. Dan agama Nabi Ibrahim, sebab agama Nabi Ibrahim ketika asal agama Nabi Ibrahim tu di kota Mekah. Di kota Mekah, ya, millah Ibrahimiyah tu dianuti, dipraktikkan oleh golongan musyrikin Mekah tu. Tetapi dengan caranya tidak betul. Mereka menganuti ajaran Nabi Ibrahim dengan cara tidak betul, dengan cara bid'ah lah, bid'ah sesat kita panggil. Bid'ah dalalah. Itu mereka meletakkan berhala dalam agama Nabi Ibrahim. Mereka meletakkan berhala di Kaabah tu, di Masjidil Haram. Menyebabkan Nabi SAW ketika itu ni sebelum Nabi menjadi rasul ni, sebelum Nabi jadi rasul, mana sudah ada dah dalam hati Nabi ni niat dia tu nak mengubah. Bagaimana nak mengubah ajaran Nabi Ibrahim yang teruk tu, yang sudah dikotori, dicemari oleh golongan musyrikin Mekah. Ya. Jadi dengan sebab ada niat dalam hati Nabi SAW, ya, Nabi SAW kemudiannya pergi ke Gua Hira, berhijrah daripada rumah dia tu pergi ke Gua Hira. Mana hijrah daripada rumah pergi ke gua. Kenapa pergi ke gua? Dalam hadis sebut Nabi SAW pergi ke gua tu kenapa? Ya, untuk tahannus, fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layali. Iaitu Nabi SAW pergi ke gua tu nak buat ibadat dengan cara yang difahami oleh Nabi lah. Sebab bukan ibadat khusus yang Allah ajar kepada Nabi, tidak. Nabi SAW tu sebelum menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi sudah berada dalam agama fitrah. Cuma Nabi SAW tu ketika tu, ya, walaupun ada dalam hati tu niat nak mengubah, nak memperbaiki ajaran Nabi Ibrahim tu, nak mengubah supaya menjadi suci, Nabi tu tak tahu sebab wahyu tidak ada. Tapi keinginan ada. Nabi SAW pun berhijrah pergi ke gua untuk melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Persoalannya, kenapa Nabi tidak pergi ke Kaabah tu? Kenapa tidak pergi ke Kaabah? Sepatutnya Nabi pergilah ke Kaabah tu kan. Sebab Masjidil Haram, Kaabah tu tempat buat ibadat. Kenapa Nabi tidak pergi depan Kaabah buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ketika tu Kaabah dipenuhi dengan berhala. Nabi SAW tidak boleh ada tu depan berhala, tak boleh. Bahkan Nabi ni benci pada berhala, benci sangat pada berhala. Sungguh kita perlu ada perasaan benci pada berhala. Nabi ketika mana nak membuka kota Mekah, Nabi tak mahu masuk kota Mekah tu sebab berhala tu masih ada. Nabi perintah pada sahabat hancurkan berhala ketika tu. Ya, sebab apa? Sebab Nabi ni keturunan Nabi Ibrahim AS. Nabi SAW dia keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jiwa Nabi Ibrahim, jiwa Nabi Ibrahim itu ada dalam diri Nabi SAW. Jadi Nabi juga benci kepada berhala, sebagaimana Nabi Ibrahim benci pada berhala. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, orang yang sebab berhala tu musuh Nabi Ibrahim. Fa innahum aduwwul li, sesungguhnya mereka tu musuh aku. Musuh tu bagi tahu.
Ya, jadi oleh kerana itulah dengan sebab adanya dua ni, keinginan yang kuat dalam hati Nabi ni, niat nak mengubah ajaran Nabi Ibrahim, memperbaiki, dan juga Nabi berhijrah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Perubahan berlaku, iaitu wahyu. Dan wahyu pertama yang Allah bagi pada Nabi itu apa dia? Kita semua maklum, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Dan dalam ayat tu tengok apa yang Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar kepada Nabi. Tu. Daripada wahyu tu apa yang Allah Taala ajar pada Nabi? Ilmu lah. Ilmu tu. Iqra tu isyarat kepada ilmu. Sebab tu apabila kita cerita tentang ilmu ni, biasanya akan diberitahulah Iqra, baca tu supaya kita dapat ilmu. Daripada pembacaan tersebut. Dan apa yang ilmu yang Allah bagi tahu kepada Nabi ketika itu? Tengok perkara yang penting. Ya Allah, pada ayat pertama tu, beberapa ayat pertama suratul Alaq itu isyarat kepada ilmu yang paling penting yang perlu diketahui oleh manusia. Iaitu apa dia? Penciptaan tu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang Maha Mencipta. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang telah mencipta manusia itu daripada air mani. Allah Taala ajar pada kita dekat. Maknanya Allah bagi isyarat ilmu yang perlu manusia tahu, iaitu tentang rububiyah, tentang Rabb. Siapa yang mencipta langit bumi, siapa yang mengubah sesuatu kejadian itu, berlaku perubahan sesuatu kejadian itu, siapa dia tu yang buat semua tu? Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu berkaitan dengan penciptaan, pencipta dan makhluk, khalik dan makhluk ni, mana siapa yang mencipta, siapa yang dicipta, ini dia panggil ilmu akidah. Ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Sebab tu apabila kita nak mengenali Tuhan ni, kita akan mengenali Allah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam Quran. Dan di antara sifat utama yang Allah Taala sebut dalam Quran, dialah sifat pencipta. Allah itu sebagai pencipta. Ia menciptakan segala sesuatu ni. Maknanya apabila kita tengok makhluk-makhluk ni maknanya sesuatu yang dicipta, itu makhluk. Makhluk mana? Sesuatu yang dicipta. Bila kita sesuatu yang dicipta, tentu sekali ada pencipta. Jadi pencipta tu siapa dia? Allah. Jadi Allah bagi tahu dialah yang mencipta segala-galanya. Makhluk semua ni Allah Taala cipta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi penjelasan kepada kita bagaimana dia menciptakan makhluk ni. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Dialah yang telah menciptakan kamu wahai manusia daripada satu peringkat kepada satu peringkat kejadian yang lain. Jadi berlaku perubahan kepada manusia ni kan. Kejadian kita ni tidak sekaligus. Kita asal daripada air mani, bertukar menjadi segumpal darah, bertukar jadi seketul daging. Jadi berlaku pertukaran kejadian tu, peringkat-peringkat kejadian manusia ni. Siapa yang berkuasa, yang mengubah, yang membuat tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ilmu yang paling penting yang perlu kita tahu. Sebab ilmu semua ni penting, kita tidak nafikan kepentingan yang ada pada ilmu tu. Semua ilmu ni kita kata ilmu apa? Ilmu matematik penting, ilmu biologi penting, ilmu fizik penting semua ilmu ni. Mana ada ilmu tidak penting? Penting semua. Cuma yang paling penting, ilmu yang paling penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu, apa dia? Iaitu berkaitan dengan Tuhan. Wa'lamu annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu bahawa tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata, kalau tidak tahu masuk neraka. Kalau tidak tahu bukan sekadar masuk neraka, kekal dalam neraka. Kenapa? Sebab tak tahu, sebab jahil. Jadi kita tak boleh biarkan keadaan kita tu dalam keadaan tidak tahu. Kita kena tahu. Jadi dengan ilmu ni lah berlaku perubahan kepada kita. Sebagaimana berlaku perubahan dalam agama Nabi Ibrahim itu dengan sebab apa? Dengan sebab wahyu. Ulama menyebut tu, kalau Allah tidak turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu,
Ni walaupun Nabi ada keinginan nak mengubah ajaran Nabi Ibrahim, membersihkan ajaran Nabi, tidak akan berlaku semua tu. Tidak akan. Nabi SAW dapat membersihkan ajaran, nak mengubah di situ bukan erti kata mengubah ke arah keburukan, tidak, mengubah daripada kotor kepada bersih, daripada rosak kepada elok ajaran Nabi Ibrahim. Ataupun kita kata dengan istilah yang lebih elok, iaitu memperbaiki ajaran Nabi Ibrahim yang sudah rosak, dirosakkan oleh golongan musyrikin dengan apa dia? Dengan wahyu ni lah. Dengan sebab wahyu itulah Nabi SAW dapat mengislahkan agama Nabi Ibrahim dan manusia ketika itu. Jadi berlaku perubahan pada manusia tu dengan sebab apa dia? Dengan sebab wahyu. Begitu juga dalam kita, kalau kita nak perubahan dalam hidup kita, tak kira lah. Biasanya kalau kita kata perubahan ni, perubahan ke arah, kalau sebelum tu tidak baik, ke arah baik kan. Kalau sebelum tu baik, ke arah yang lebih baik. Kalau kita sudah lebih baik, ke arah yang terbaik. Mana kita nak ke arah yang lebih baik dalam hidup kita tu. Sebenarnya bukan untuk agama saja, untuk dunia sekalipun, untuk kehidupan dunia kan. Kita nak seperti itu. Kalau sebelum ni kita miskin, adakah kita nak miskin tu sampai bila-bila? Ada. Kita nak kita miskin pun kalau tidak susah sangat. Kalau tidak kaya pun biar tidak susah kan. Tidak susah. Maknanya kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita nak berlaku perubahan seperti itu, adakah kalau ada niat saja, keinginan saja dan kita tidak berhijrah, tidak berusaha, ni adakah boleh ada perubahan? Tidak. Kita mesti kena usaha. Dan bersama dengan usaha tu kena ada apa dia? Ilmu tu kena ada. Kan? Ilmu tu kena ada. Ya. Sebab itulah ayat kalau dalam hadis Nabi katakan, nak akhirat dengan ilmu, nak dunia pun dengan ilmu, nak kedua-duanya pun dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan sebab ilmu tu kita akan jadi berubah. Makna penting ilmu tu dalam kehidupan kita. Ni sebab tu kita tengok di antara kita kata tanggungjawab kerajaan terhadap rakyat dia itu, iaitu dalam bidang pendidikan. Pendidikan tu antara perkara yang utama untuk rakyat dan memberikan pendidikan kepada rakyat. Kita pun sekali kita untuk anak kita tak cerita pasal negara pun kan. Tambah-tambah kita ni saya ni bukan ahli politik nak cerita tentang perkara seperti ni kan. Kita cerita secara umumnya kita semua ni terhadap anak kita kan, perkara paling penting yang perlu kita bagi pada anak kita tu apa dia? Ilmu. Ilmu. Dan ilmu yang paling penting tu ilmu apa dia? Berkaitan dengan agama ni lah. Sebab tu Nabi SAW ajar kita ni isyarat. Ulama sebut sebagai isyarat. Bila anak kita tu lahir keluar daripada perut ibu dia, antara lafaz yang pertama kita ucap masuk dalam lidah, dalam telinga dia tu apa dia? Kalimah apa dia? Allah. Keluar saja daripada perut ibu, ambil anak tersebut, azan ke telinga dia. Dan dalam azan itu kalimah yang pertama kita sebut tu apa dia? Allah. Tentang Allah, tentang tauhid. Kemudian solat, Allah dan solat. Lepas tu itu isyarat kepada apa dia tu? Isyarat kepada perkara penting yang kita perlu bagi kepada anak kita itu, iaitu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah. Ajar anak kita tu supaya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau ibu bapa tidak ajar, Allah akan azab ibu bapa. Allah akan azab. Jadi tugas ibu bapa itu mengajar supaya kena kan, ilmu penting itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita perhati apabila anak kita dalam proses membesar kan, biasa kita ajar apa? Kita ajar kena makhluk ni kan, kena makhluk. Sebab makhluk yang ada depan mata kita tengok ni makhluk lah. Tidak salah, ajarlah. Kita ajar ni bila anak macam anak saya baru nak membesar kan, umur 2 tahun. 2 tahun tu pun belajar dah. Kereta, motor, kan. Kita ajar kenal nama tu. Kereta. Tak payah, bukan nak ajar matematik apa semua, tidak lagi ni. Ajar kita kenal tu, motor, bola, kerusi, kereta dia kenal. Oh ni kereta, ni bas, ni polis. Tengok kereta pula ada lampu tu polis. Dia tahu, maknanya kita ajar dia. Lembu, kambing, binatang, lembu, kambing, ikan. Faham? Peringkat dia sesuai dah tu, peringkat dia.
Kan? Kemudian dia besar lagi, tu dia akan belajar sendiri dah. Bila dia boleh bercakap, dia boleh melihat sendiri, dia akan belajar sendiri. Sehingga segala makhluk-makhluk yang ada atas dunia ni, kan, kita dapati anak kita satu masa nanti dia boleh kenal semua. Kenal semua. Yang dia kenal semua tu apa dia? Itu dia panggil makhluk. Makhluk. Jadi kalau mati tu, kalau kita kenal semua makhluk ni, hok makhluk dalam darat pun kita dengar, atas darat pun kita dengar, dalam tanah pun kita dengar, dalam laut pun kita dengar, kita kenal, atas langit pun kenal segala-gala jenis makhluk. Kan? Jadi adakah dengan kita kenal ilmu, kita ada ilmu semua tu, apabila kita mati kita selamat? Tak. Boleh. Satu saja yang perlu kita, satu lagi yang paling penting sekali, iaitu apa dia? Kenal Khalik. Khalik tu kita kena kenal. Kan? Khalik tu makna pencipta, bukan makhluk. Kalau kita makhluk tu banyak. Makhluk tu makna selain Allah tu makhluk semua. Makhluk semua selain Allah tu. Sebab apa? Sebab Khalik Allah saja. Allah saja Khalik kan. Selain Allah semua makhluk. Jadi kalau sebut makhluk, banyak makhluk ni. Makhluk besar, makhluk kecil, makhluk gaib, makhluk jelas apa semua. Jadi kalau kita kenal makhluk seperti itu tidak selamat kita. Ya Allah nak kenal Khalik. Khalik yang esa tu, kalau manusia tidak kenal, Allahumma dan laka kekal dan laka. Jadi hidup atas dunia tu berpuluh-puluh tahun Allah bagi, takkan mati dengan tidak kenal Khalik. Tu tuan bayangkan. Bagaimana keadaan diri dia di hari akhirat nanti kalau dia mati tak kenal Khalik, tak kenal pencipta. Sedangkan segala jenis makhluk tu dia kenal. Bahkan bukan kenal biasa, kenal dengan mendalam. Setengah-setengah manusia tu dia nak kaji pasal makhluk ni, dia nak kaji pasal makhluk, bertahun dia belajar PhD. Kan? Kadang-kadang belajar PhD dia nak kaji pasal apa tu? Pasal telinga saja. Bertahun-tahun dia kaji pasal telinga. Bertahun-tahun dia kaji pasal mata. Salah? Tidak salah. Saya bukan nak kata salah ni. Tak apa, tidak salah. Cuma kalau mati tak kenal Khalik, tak kenal Allah, kekal dalam neraka. Nak bagi tahu tu. Lepas tu kita kena tahu apa benda perkara yang paling penting. Sebab tu Nabi Sulaiman AS bila burung Huhuk tu bagi tahu kepada dia, raja tu, Raja Bilqis, hebatlah, yang memerintah negeri Sabak ketika tu. Dia burung tu kata kepada Nabi Sulaiman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku telah mendapati raja perempuan tu dan juga rakyat dia semua sujud kepada matahari, bukan Allah. Kenapa? Tu perkataan burung Allah nukilkan dalam Quran tu nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu supaya manusia kenal kepada siapa yang patut dia sujud tu. Kepada siapa? Kalau duk belajar PhD tu kan, belajar sampai tinggi, lama mana pun bertahun, kadang-kadang kita belajar nak sampai PhD tu berapa tahun tu kan? Sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Atau dah 12 tahun dah situ. Sama pula diploma, sama pula tu. Tu kita kata hampir 20 tahun belajar. Belajar kita kata 20 tahun dah belajar. 20 tahun belajar tu ya kita belajar tu apa dia? Kita belajar tu apa dia? Berpuluh tahun. Belajar apa? Makhluk tu lah. Buat kajian pasal makhluk. Lecturer saya di UPM dulu, lupa dah, dia buat kajian pasal pokok. Ada satu pokok tu 4 tahun. 4 tahun pasal pokok saja. Dia ada buku berapa ratus buku berkaitan dengan pokok tu saja. Dia baca daripada akar pokok, kulit pokok, tebal kulit pokok, jenis-jenis pokok tu je, tak pokok lain. Pokok tu hok jenis dia, cucu cicik dia macam-macam lagi. Nak bagi tak salah, belajar lah. Bukan dia saja orang kafir pun ada. Tapi kalau mati tak kenal Khalik, Allahumma kekal dalam neraka. Nak tunjuk kepada kita ilmu yang paling penting sekali. Ilmu sendiri itu penting dah. Yang paling penting apa dia? Agama, wahyu tu. Wahyu. Kan. Dan hadis yang kita baca ni, ini salah satu daripada wahyu. Kata wahyu ni, wahyu tu bukan Quran saja.
Wahyu ni ada dua. Satu wahyu Quran, yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga wahyu. Kita tidak boleh kata wahyu itu Quran saja. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu. Jadi kalau kita belajar hadis, mana kita belajar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam wahyu itu ada perkara penting yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita. Nak tahu apa dia? Nak tahu, kita kena baca lah wahyu tu baru kita tahu. Yang paling penting sekali, Allah nak bagi tahu pada manusia, dia sahaja Tuhan. Tu paling penting sekali. Dia sahaja Tuhan, sembahan yang boleh disembah oleh manusia. Ini yang Allah bagi tahu dalam Quran. Perkara penting tu. Mana tidak boleh sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Patut Allah bagi tahu kenapa? Sebab dia sahaja yang sediakan semua untuk manusia. Selain Allah tak boleh buat apa semua. Lemah. Itu dalam Quran. Begitu juga di sini isyarat kepada kita ni, hadis yang kedua ni, ini berkaitan dengan ilmu, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi ilmu ni antara perkara utama dalam agama kita. Bahkan kalau kita tengok ni, Imam Bukhari dalam hadis, dalam kitab disebut al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dia kata ilmu ni sebelum perkataan dan sebelum amal. Amal kita tu, amal ibadat yang kita buat dalam agama kita, puasa ke, haji ke, zakat, penting semua tu. Itu semua penting. Tak buat masuk neraka juga kan. Cuma sebelum amal tu, sebelum berlakunya amal, apa dia? Mana sebelum kita beramal tu? Ilmu. Sebab apa? Sebab apabila ilmu tidak ada, amal kita tu sama ada tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terbatal, dan sebagainya. Amal. Nanti kita akan terangkan amal, tentang jenis-jenis amal. Mana perkara yang paling penting, mana sebelum berlakunya amal tu, iaitu ilmu. Belajar tentang amal tu sendiri, baru kita boleh beramal. Kalau kita beramal tanpa ilmu, tak sah amal kita. Tak sah. Jadi sebelum beramal tu, kita kena ada ilmu. Contoh solat, penting solat. Jadi sebelum kita mengerjakan solat tu, kenapa? Kita kena belajar tentang solat. Kalau solat dengan tidak belajar, jadi ada kesah, tidak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau solat juga penat saja. Yang Allah sebut dalam Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal dengan penuh kepenatan. Sungguh-sungguh dia beramal, mati masuk neraka. Letih saja. Jadi semua amal yang kita buat tu kena ada ilmu. Kita nak solat ke? Kita nak puasa ke? Kita nak baca Quran ke? Nak pergi umrah ke? Contoh nak pergi haji kan? Nak pergi haji umrah, penting, pahala besar. Tapi kalau kita pergi dalam keadaan jahil, kita tak belajar, tak ada ilmu, duit kita habis, penat pun ada, haji tu Allah Ta'ala tak terima, silap-silap dosa pula boleh. Sebab apa? Jahil. Ni Allah sebut kan, manusia masuk neraka dengan sebab apa? Jahil dia. Jahil ni musuh pada manusia, kejahilan dia tu. Jadi nak mengeluarkan, kita nak lawan. Sebab tu jahil kita kena lawan. Tak boleh biarkan diri kita tu dalam keadaan jahil. Sebagaimana musuh lah. Musuh ni sifat dia memusnahkan kita, menghancurkan kita, membuat jahat pada kita. Itu sifat musuh. Jadi kejahilan yang ada pada musuh kita tu, mana musuh yang ada pada diri kita, kita kena serang, kena lawan kejahilan tersebut. Dengan cara macam mana nak lawan kejahilan? Dengan cara belajar. Sebab ilmu diperoleh dengan cara belajar. Dengan cara, sebab agama ni dia tidak macam dunia. Dunia ni kalau kita fikir boleh jadi pandai kita. Kita fikir. Orang buat kapal terbang tu, saya tak tahulah. Dia asal dia fikir begitu je. Dia fikir, dia tengok tu, kan, ada sayap ke, ada apa semua, boleh terbang. Fikir boleh. Itu untuk dunia. Allah bagi akal pada kita tu, maknanya kita boleh fikir untuk kita jadi cerdik kan.
Ya. Fikir. Lepas tu nak buat apa dia lagi? Kenderaan tu. Kenderaan. Fikir buat kereta, kau nak apa? Fikir guna besi, guna tu jadi tayar. Mula-mula try and error kan. Lepas tu ternyata jadi. Jadi. Lepas tu baru-baru dah jadi. Mana ilmu tu diperoleh melalui kajian dia. Yang panduan dia akan jadi fikir tu. Dia tengok kapal terbang, dia tengok kadang-kadang binatang-binatang yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ni sebagai ilham kepada manusia, ilham. Punca kepada timbulnya ilmu. Kan. Tengok apa ni lipan kau. Jadi apa ni kereta api kau. Tak kira lah. Mana dia sikit sebanyak tu dia jadi panduan. Kepada dia untuk cari ilmu. Itu dunia betul. Tapi agama tak boleh fikir gitu. Agama tak boleh kita fikir. Sebab tu kalau kita nak tahu, nak cerdik tentang agama ni, nak memahami agama, dia melalui majlis ilmu, melalui talaqi. Dia tak boleh fikir. Kalau fikir dengan akal kita ni nak faham agama, sampai mati takkan faham. Sebab tu dalam agama ni panduan kita Quran Sunnah. Dengan dua sumber inilah kita dapat faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak tak faham kita. Memang tak faham. Sama ada kita tak faham atau jadi salah faham. Sebab tu tuan-tuan tengok golongan-golongan liberal yang guna akal ni kan, mereka tak diterima agama Allah. Sebab apa? Sebab tak masuk akal dia kata. Tak masuk akal. Dia letak akal. Kalau letak akal tu dia akan tolak agama Allah. Sebab agama Allah tak masuk akal. Banyak dalam Quran ni Allah Taala cerita tak masuk akal. Jadi untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak mengeluarkan diri kita daripada kejayaan agama, tak dapat tidak dengan ilmu, dan ilmu itu diperoleh melalui cara talaqi. Seperti mana ni kita baca ni kan. Sebab memang dia panggil sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu agama ni dengan cara talaqi. Tuan-tuan tengok orang ahli dalam agama tu, dia tak pandai sendiri tu. Kan? Dia tidak pandai sendiri. Dia belajar, nak tahu cuba tanya. Cuba tanya mufti, cuba tanya orang alim, cuba tanya pakar tu. Dia dapat begitu saja ke? Tak. Dia belajar. Ada ilmu yang Allah sebut dalam Quran tu, ilmu laduni, ilmu yang Allah bagi lu dengan tidak belajar tu ada, tapi dia tidak sunnatullah, dia bukan satu ketetapan Allah. Mana setiap orang tu nak dapat ilmu agama dengan cara seperti itu. Tidak gitu. Dia kalau ilmu agama biasa ni dengan cara belajar. Jadi kalau kita nak ilmu agama dan kita nak pandai dalam agama ni, memang kita dengan cara belajar talaqi. Nabi SAW sendiri pun talaqi dengan Jibril. Agama tu. Wa innaka latulaqal Quran. Kamu akan terima Quran ini wahai Muhammad. Terima. Mana Nabi agama Allah tu, ya, Nabi SAW terima melalui Jibril. Kan, Jibril. Nabi talaqi melalui Jibril. Talaqi lah istilah kita. Quran ni Nabi talaqi melalui Jibril. Bahkan dalam hadis pun mengatakan setiap bulan puasa ni, setiap bulan Ramadan, malam tu Nabi akan baca Quran yang Nabi terima sepanjang tahun tu kepada Jibril. Dan di situ Jibril akan memperbetulkan bacaan Nabi SAW. Ya. Dan daripada situ dah Nabi, sahabat-sahabat terima ilmu daripada Nabi SAW. Tabi'in terima ilmu daripada sahabat-sahabat. Itu semua dengan cara talaqi. Macam kita sekarang ni, kita terima ilmu tu kan, saya terima ilmu dengan cara, tuan-tuan terima ilmu dengan cara talaqi melalui asatizah. Itu cara. Jadi ilmu tu, untuk kita dapatkan ilmu, dia mesti kena ada majlis ilmu, kita panggil. Majlis ilmu pula. Jadi di sini ni hadis yang kita baca ni, hadis yang kedua dalam kitab hadis 40 ni, ini berkaitan dengan ilmu yang utama ni. Sebab tu kalau kita akhir-akhir kan, fa innahu Jibril, kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya itulah Jibril, kata Nabi SAW. Dia datang kepada kamu semua ni mengajar kepada kamu agama. Maknanya agama tu dengan cara belajar. Kita nak faham, nak dapatkan agama ni, nak faham agama, nak dapat amal agama, kita kena belajar. Tak boleh kita fikir begitu. Dalam agama ni kita nak buat apa? Nak buat apa? Tu kalau kita fikir tu, boleh tak? Dalam kehidupan dunia kita, memang kita boleh fikir. Kita nak cari rezeki tu, apa kita nak buat kan? Aku nak buat apa? Cari rezeki. Kan? Lepas tu nak buat. Jadi kita boleh fikir. Untuk agama tak boleh.
Nak buat apa? Nak berjaya. Kalau kita nak berjaya di hari akhirat tu kan. Nak buat apa? Tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu nak buat apa. Itulah ya Allah Ta'ala ajar pada kita ni. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Nak berjaya tu solat. Kan? Ikut itu cara dia. Baru kita dapat faham. Belajar. Jadi bila belajar, dia ada beberapa perkara. Pertama, bila kaitan dengan agama, ilmu agama ni, ilmu tu ada kelebihan. Satu, ilmu tu sendiri, ilmu agama tu dia ada kelebihan dia ada. Pertama. Yang kedua, orang yang belajar ilmu pun dia ada kelebihan. Dah disebut. Nak belajar ilmu ni kan. Walaupun satu ilmu yang dia nak belajar tu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu ni, Allah akan permudahkan jalan dia untuk ke syurga. Dalam hadis yang lain menyebut, sesiapa yang turun daripada rumah dia untuk menuntut ilmu, malaikat akan hampar. Malaikat akan hampar sayap dia. Dia berjalan di atas sayap-sayap malaikat sebenarnya. Dalam Quran Allah Taala sebut ni, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Itu ayat Quran. Tak patut orang beriman ni, Allah sebut, tak patut orang beriman ni semuanya pergi keluar perang. Tak boleh. Walaupun peperangan tu kita kata utama dekat dalam agama tu, perangan tu utama, tapi tak patut semua orang beriman tu pergi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada satu puak di kalangan mereka ini yang mendalami ilmu agama. Jadi pemerintah dia tidak boleh harapkan semua umat Islam pergi perang. Hak pergi perang tu pergi, tentera-tentera pergi perang. Tapi dalam masa yang sama juga perlu ada satu golongan manusia ini yang mendalami, belajar agama untuk faham agama. Kena ada. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang belajar ilmu ni, dia kedudukan sama dengan orang pergi berjihad. Dia tidak pergi berjihad kerana dia tertahan, kerana dia nak menuntut ilmu. Tak pergi berjihad nak menuntut ilmu. Tak apa. Hak tak boleh tak pergi berjihad nak tidur. Nak tidur, nak cari dunia, itu tidak boleh. Untuk dia menuntut ilmu tak apa. Sebab tu orang yang menuntut ilmu tu kedudukan dia sama dengan fi sabilillah. Sebagaimana orang yang fi sabilillah keluar berjihad pada jalan Allah tu, dia boleh terima zakat. Hak menuntut ilmu boleh terima zakat juga. Tinggi tu orang yang menuntut ilmu tu. Sebab tu kita ni kalau kita contoh, kita tahu kan, surau kita ni ada majlis ilmu kan, waktu zuhur ni. Kalau boleh setiap hari tu kita niat kan, niat utama kita nak menuntut ilmu. Bukan bekerja, kerja tu tak apalah, niat kita juga. Saya sudah hura dapat niat sebelum ni kan. Dan kita tahu dah memang kita akan menuntut ilmu, kita niat, saya hari ni nak menuntut ilmu, nak belajar. Jadi sepanjang kita bekerja tu seolah-olah kita berada di atas fisabilillah tu. Menuntut ilmu, kerja pun fisabilillah juga, cuma lebih tinggi lagi kedudukan kita apabila kita niat nak menuntut ilmu. Besar tu. Jadi kelebihan ilmu. Yang kedua, kelebihan orang yang belajar ilmu. Yang ketiga, kelebihan majlis ilmu. Yang keempat, kelebihan orang yang mengajar ilmu. 4 kelebihan berkaitan dengan ilmu ni. Semua ada kelebihan. Yang tidak ada kelebihan yang tak belajar ilmu. Yang tidak belajar ilmu, mana dia belajar pun tidak, dengar pun tidak, dia tak buat apa. Dia tidak ada, mana tidak ada hubungan dengan ilmu. Sama ada kita dapat tak dapat, itu masalah lain. Kan? Sebab kalau kita belajar tak semestinya kita dapat kan. Tapi walaupun kita tak dapat, tapi kita belajar tu pun Allah bagi pahala pada kita, Allah bagi keberkatan dalam hidup kita. Penting ni macam majlis ilmu kita buat ni kan. Ni satu kelebihan. Kalau kita faham, kita akan duduk majlis ilmu. Tak faham pun boleh pahala. Tak apalah. Tak sempat nak baca lagi. Tak sempat nak baca lagi hadis ni. Ni kira mukaddimah kepada hadis ni. Hadis ni berkaitan dengan ilmu agama, paksi dalam, maknanya perkara utama dalam agama. Dan kita akan huraikan dalam kuliah akan datang ni, insya-Allah. Terusnya kira-kiranya hari ini mukaddimah hadis kedua lah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kefahaman dan kekuatan lah, untuk kita beramal dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, insya-Allah. Sekian untuk kali ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, minta ampun kepada Allah, minta maaf. Dari itu kita berjumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.